صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana fadilah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa selaku penceramah kita pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa, saya mohon agar kita sama-sama dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada Al-Fadilah Ustazah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan manfaat insya-Allah. Jadi majlis tanpa melengahkan masa menjemput Al-Fadilah untuk meneruskan perbincangan kita ataupun kuliah kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu Ustazah ucapkan jutaan terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Said Ushairi, Imam Masjid Sri Sendayan. Yang Ustazah hormati yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Azlan, Pegawai Eksekutif Masjid Sri Sendayan, barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat sekalian, tim audio kuliah dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur malam pakai goba. Tuan-puan apa khabar? Orang Negeri Sembilan je faham pantun Ustazah ni. Luar Negeri Sembilan tertanya-tanya goba tu apa? Ya, goba tu apa kak? Selimut. Ya, tidur malam pakai goba. Tuan-puan apa khabar? Jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa sangatlah baik yang kita dah buat, tapi Allah selalu panggil kita untuk datang di rumah Allah. Betul tak tuan-puan? Jadi Ustazah nak cakap Nagori ke cakap Kelumpur ni? Mana-mana ya faham kan? Dia kau dah masuk ya border nilai tu kan ya, terus berubah bahasa. Tapi kita ada sahabat-sahabat yang datang daripada Kuala Lumpur. Sila angkat tangan daripada Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni yang muda-muda pakai pink-pink ni kan? Ya, Masya Allah. Ada sahabat kita daripada masjid mana lagi? Ar-Ridwan, Ulu Kelang, naik bas. Ya, ada daripada Kuala Lumpur. Jadi Ustazah tak dapatlah nak cakap Nagori lah berio-rio benar dah kan ya. Jadi kita imbang-imbang supaya insya-Allah dapat difahami ya tuan-puan sekalian. Syukur kita kepada Allah. Maha suci Allah yang maha baik. Ya, tak ada banyak benar kebaikan yang kita buat dah. Okey, tak ada banyak sangat kebaikan yang kita buat tuan-puan, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu Allah bawa kita tempat yang baik. Allah bagi hidang lagi dekat telinga kita untuk dengar yang baik. Ya, Allah bagi lagi ada kehendak dalam hati kita untuk buat baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan hari ini kita berada dalam masjid yang begini indah.
Doa yang kita angkat agar pengasas masjid ini dan semua yang terlibat mengimarahkan masjid ini, ia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat sekalian, kalau tengok dekat poster tu, keluar dokek itu kan ya. Kalau tengok pada poster tu tuan-puan, hari ni tajuk kita adalah sembang duha. Ya, ustazah pun tak tahu macam mana ustaz nak sembang santai duha ni ya. Tapi kita ada tajuk tuan-puan. Tajuk kita adalah taujihat akhir tahun. Ya, tajuk kita adalah taujihat akhir tahun. Taujihat ni maksudnya apa dia? Mari kita semak sama-sama, iaitu taujihat, panduan-panduan, nasihat-nasihat, tausiah, ya, wasiat-wasiat, pedoman-pedoman untuk akhir tahun. Sebab masa ini berjalan dan bergerak tuan-puan sekalian, umur kita makin bertambah. Setiap saat yang datang, umur kita makin bertambah. Ditanya kepada Nabi Nuh alaihi salam yang umur mencecah 1000 tahun. Punyalah lama yang Allah bagi Nabi Nuh. Orang-orang zaman dulu hidup. Sampai 1000 tahun. Ditanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, macam mana kau dapati umurmu yang sangat banyak itu? Umurmu yang sangat panjang itu? Apa jawab Nabi Nuh tuan-puan sekalian? Ibarat seperti ada sebuah rumah, aku masuk kod pintu depan, aku keluar ikut pintu belakang. Lama ke tak lama tuan-puan? Tak lama. Kita masuk rumah kita pintu depan, keluar pintu belakang berapa tahun? Tak dapat keluar-keluar pergi masjid ustaz. Ya jauh bona pintu keluar. Ya, susah nak keluar. Tak ada, sekejap saja. Allahu Akbar. Kalau rumah kita 2 minit, pintu depan dengan pintu belakang. Itu gambaran yang sangat cantik yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihi salam terhadap masa dan umur tuan-puan sekalian. Dan satu perkara yang ustazah nak kita tu biar sampai berfikir, merenung betul-betul. Iaitu muslimin muslimat sekalian, hidup kita ni perjalanan di antara lahir dengan mati. Betul ke tak betul? Perjalanan di antara lahir dengan mati. Ustazah baru sambut hari lahir. Ya, 21 bulan 2 boleh. Tahun 9 boleh, ... Sampai rahsia itu kan ya. Alhamdulillah, tarikh lahir dah tahu, tarikh mati bila? Wallahu a'lam, tak tahu. Allahu Akbar, dirahsia ke Allah. Ya Allah, rahsiawan betul sampai kita tak tahu. Tapi hidup ni tuan-puan, antara tarikh lahir dengan tarikh mati ya, perjalanan itu. Sebelum pergi kepada kehidupan yang sebenar. Lintang pukang kita tuan-puan antara tarikh lahir dengan tarikh mati. Huru-hara kita antara tarikh lahir sampai tarikh mati. Sungkuk sangkak kita antara tarikh lahir sampai tarikh mati. Padahal beza secara fizikal antara lahir dengan mati hanya kain kapan. Hanya kain kapan. Tengok macam mana lahir telanjang tuan-puan, mati ada kain kapan. Nasib baik. Alhamdulillah, suruh balut. Ya Allah, ya Tuhan, harga kain kapan berapa sen? Berapa ringgit harga kain kapan? Siapa sini kain kapan dah siap kat rumah? Congkat tangan. Berapa harga kain kapan semeter kak? Kan ada orang hadiah, suami akak hadiah. Kau cik hati dapat hadiah kain kapan kan? Ya. Agak ada lah RM4.5 agak kan? Ya, RM4.50 agak tuan-puan sekalian semeter. Kok mahal bona pun RM6 lah semeter. Berapa meter nak pakai ni? Mana mengurus jenazah? Siapa ngurus jenazah? Berapa meter nak pakai kak kain kapan? Berapa? 25? 20 meter. Lebih kurang tu lah kak ya. Kalau 20 kali 6 berapa? Darah? RM120. Tuan-puan, yang bezakan kita masa lahir dengan masa mati tu, mati ni ada dibalut kain kapan. Tapi ya Allah, dia punya lalah,
ya, dia punya susah payah sepanjang di antara tarikh lahir dengan tarikh mati itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Jangan sampai yang kita cari dalam hidup kita, tuan-puan sekalian, semua kita tinggal. Tapi yang kita tinggal tu yang kita susah payah. Di sebalik kain kafan tu, muslimin muslimat, yang lebih besar daripada tu, kita tak balik dengan tangan kosong. Kita balik dengan bekal. Bekal ni kena ingat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah dan sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Jadi insya-Allah pada hari ini muslimin muslimat sekalian, ya marilah sama-sama kita diskusikan, kita bincang-bincang, kita renung-renung, ya, yang namanya taujihat akhir tahun, di mana insya-Allah ustazah akan sebut 4 perkara. Habis 4 perkara ni kan insya-Allah baliklah kita. Ya. 4 perkara, jadi mohon doa juga, ya, mudah-mudahan ustazah pun dapat apa? Dapatlah sampai 4 perkara tu nak sudahkan, ya, sebab ustazah sedang batuk. Ya, jadi harap-harap tak datanglah batuk tu sepanjang ceramah ni. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian, yang pertama sekali adalah dengan merujuk kepada ayat Al-Quran dalam surah At-Tahrim. Banyak lagi surah-surah lain yang senada dengan ini. Ayat-ayat lain yang senada dengan ini. Dengan apa yang nak disebut dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Ada lagi dalam ayat lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, doreh-dorehlah. Apa lagi nak guna bahasa ni? Ya? Apa lagi ya? Segeralah. Wasari'u, berlumba-lumbalah, segeralah kepada apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Ini benda kita nak kena renung akhir tahun ni, tuan-puan. Bukan mesti akhir tahun, tapi dah kebetulan akhir tahun, kita pun cakaplah akhir tahun. Iaitu bersegera untuk minta ampun kepada Allah. Di mana keampunan dan penerimaan taubat ni muslimin muslimat tak dapat kat tempat lain. Ada ustazah kat Seremban, kedai tu jual keampunan. Per kilo kak. Tak ada orang jual keampunan. Tak dapat di mana-mana orang yang boleh menerima taubat kita, tak ada. Illallah, kecuali Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa kita kecuali Allah? Allah nak dengar, tuan-puan sekalian. Allah nak dengar kita ini minta ampun pada Allah. Minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kalau tengok pada ayat surah At-Tahrim ayat 8 tadi, itu lebih besar lagi konteksnya apa dia? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat biar taubat nasuha. Jangan hangat-hangat ti ayam. Kadang-kadang tuan-puan ada orang suka melalaikan solat. Ada orang suka melengah-lengahkan solat. Ada orang suka berhutang tak nak bayar. Ya, banyak macam-macam lagi perangai kita. Ada orang suka mengumpat. Ada orang suka mengadu domba. Ada orang suka ambil hak orang lain. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada suami suka dera isteri. Ada isteri suka derhaka pada suami. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Sebab kalau tak taubat nasuha, kita bukan balik tangan kosong. Tapi kita bawa dosa-dosa kita sekali. Ya, kita bawa kesalahan-kesalahan kita sekali. Dan itu adalah kemalangan yang sangat besar.
Ustazah teringat ya tuan-puan sekalian, ada satu orang sahabat ustazah, dia ni janda. Suami dia ni ustaz, meninggal masa menguruskan jemaah umrah kat Mekah, aksiden. Dia tak ada anak. Jadi dia tu dengan kawan-kawan lah banyak lepas pada suami meninggal. Dalam pada kawan ustazah riang-riang tu tuan-puan, dia seorang yang ceria. Ya, kalau kita sedih-sedih jumpa dia, bolehlah tergolak. Ya, boleh ketawa lah kalau jumpa dia. Ada orang tergolak jumpa dia jadi sedih. Nah, yang dia ni alhamdulillah ceria orang dia. Sampai kami tak sangka tuan-puan, rupanya dia punya kanser payudara tu dah stage 4 dah. Dia pun tak tahu. Bila tahu stage 4 tu, dia langsung parah. Langsung parah. Sampai ustazah pun tak sompek nak ziarah dia. Ya, nak punya dia punya cepatnya, dia punya merebak tu. Ustazah ni duk main, insya-Allah minggu depan, insya-Allah. Tak sampai-sampai, sudah sampai berita apa, dah nazak dah. Jadi kami sahabat-sahabat uruskan jenazah tu. Ya. Dan ustazah lagi lah rasa berdosa kan. Dia masa kawan kita sakit tak sampai. Takkan nak bagi alasan lagi, orang tu dah meninggal dah. Tinggalkan segala yang lain. Sama-sama lah uruskan jenazah. Keluarga dia jauh belum sampai. Jadi kebanyakan yang urus tu memang kita semua orang perempuan dengan suami-suami masing-masing lah. Ya, bantu jenazah ni. Jadi oleh kerana memang tak ramai tuan-puan orang lelaki. Kecuali suami-suami kita ni. Dan bila datang mak dia yang uzur daripada kampung, mak dia terus datang ke kubur. Jenazah dah bawa ke kubur dah, ya. Jadi ustazah tolong bawa mak ke kubur. Mak nak tengok anak ni, ya, bawa. Dari segi hukum tuan-puan sekalian, seorang wanita itu memang makruh. Ya, memang tak digalakkan pergi kubur dah. Dapat-dapat ramai orang lelaki tengah ngurus tu, dia sama lah duduk selfie tepi kubur tu kan. Tak digalakkan. Tapi tadi saya cakap kan, ustazah tolong bawa Mak nak tengok. Bawa doket nak tengok anak ni. Jadi ustazah dapat tengok anak tu masuk dalam liang lahat tu tuan-puan. Allahu Akbar, tergamam sekejap kita. Tu kawan kita sama tergolak dengan kita. Kawan kita tuan-puan sama musafir dengan kita. Masa saya tengok nasib sahabat ustazah dalam liang lahat tu, hati tu macam apa? Macam Kang cakap negori ni Kang, ha? Ya, macam dihontam-hontam. Tahu hontam? Tahu cik hontam? Ya, macam bertalu-talu dalam hati tu, kata apa? Kau nampak tak pizza? Apa yang kau boleh bawa? Kau nampak tak apa yang kau boleh bawa? Kau boleh bawa follower ke? Kau boleh bawa harta? Kau boleh bawa pujian manusia? Kau boleh bawa pangkat? Kalah, tak ada benda kau boleh bawa. Tengok sahabat kau dalam tu. Masa tu kat kita tuan-puan, la ilaha illallah, apa yang boleh bawa ni ya Allah. Asah dahsyat dari perjalanan tu tuan-puan. Lalu hati tu menjawab tuan-puan, yang kamu boleh bawa, yang boleh sama dengan kamu dalam liang lahat ni apa dia? Amalan yang ikhlas. Itu saja. Yang ikhlas. Ya Allah, banyak marin ya Allah. Dulu banyak saya solat ya Allah. Dulu banyak saya sedekah ya Allah. Dulu banyak amar ma'ruf nahi mungkar saya ya Allah. Baik, kita uruskan dulu. Kita cakap banyak. Tapi ingat, yang tidak ikhlas, tak ikut sekali. Berat sungguh tuan-puan nak dapat ikhlas tu. Tak tahu mana amal kita yang ikhlas. Sah tak tahu mana yang ikhlas. Berat. Sebab akhirat besok, bila Allah bentangkan semua hidup yang kita buat, semua kebaikan yang kita buat, Allah tunjuk tuan-puan pahala yang kita patut dapat. Allah tunjuk. Solat ni pahala. Teruja kita melihat, ya Allah, hebatnya, ganjaran untuk aku hebatnya. Tapi kemudian, bila kita nak ganjaran tu, Allah tak bagi. Nak nunjuk ya ni,
Bukan nak bagi, nak nunjuk yang ni. Bukan nak bagi. Sama macam dulu kamu kat dunia, nak nunjuk ya amal tu. Bukan ikhlas pun. Jadi sekarang kono akhirat besok. Apa dia? Allah juga tunjuk ganjaran yang patut kita dapat kalau ikhlas. Tapi sebab tak ikhlas, tunjuk ganjaran ialah bila kita dah teruja nak ganjaran tu, maka disebut kepada kita, ini hanya untuk dipertontonkan. Seperti mana dulu kamu masa kat dunia pun, ya, yang jadi impian kamu, yang jadi perhatian kamu bukan Allah. Kamu bukan nak pertontonkan kepada Allah. Kamu bukan nak Allah pandang kamu. Kamu lebih teruja dengan pandangan manusia. Kamu lebih nak pertontonkan kepada makhluk. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Tuan-puan sekalian, cuba duduk menung ya. Menung. Bukan sekarang lah. Balik sekarang. Cuba duduk menung, fikir, muhasabah, tafakur. Ya, peluk diri kita ni tuan-puan ya. Sayang kat diri kita kan, peluk diri kita ni. Dan fikir satu perkara. Ya Allah, ya Tuhan, kalau Engkau tak terimalah hidup aku ni, aku nak bawa ke mana hidup ni? Dan benda ni pernah betul-betul tuan-puan terkosan betul ke hati ustazah. Yang saya ingatlah, setakat ingat masa ustazah buat haji tahun 2010. Buat haji tahun 2010 tuan-puan sekalian, kan kita lama kan lepas pada haji tu, sebab ustazah tu keti yang ujung-ujung. Keti orang kata keti orang sakit. Ya, 90 ke atas tu kan, ya. Ustazah pun ambil yang ujung. Kalau ikutkan tabung haji, ustazah punya giliran tahun 2023. Belum hajah ni patut dah, ya. Tapi jangan risau. Allah ada panggilan, ya. Allah boleh panggil kita pada masa-masa yang Allah kehendaki. Dapat poin tahun 2010. Tak sampai setahun daftar. Cara macam mana? Anak buah ustazah, Johan antarabangsa hafaz Quran, dia dapat kota. Boleh bawa 4 orang. Sedara mara ya, poin haji. Masuk nama makcik ni ha. Alhamdulillah dapat poin haji. Ya, macam-macam jalan Allah nak datang. Alhamdulillah tuan-puan, dah habis haji dah. So kita lama duduk kat Mekah Madinah kan, ya. Jadi macam orang lain, pergi masjid, balik masjid kan, ya, buat umrah dan sebagainya. Ada satu hari yang ya Allah, borek betul rasa dalam hati ni. Rasa satu beban yang sangat besar mencurah-curah air mata tu. Sebab sambil-sambil mandang Kaabah tu terfikir macam ni ya. Ya. Ya Allah, ya Tuhan. Yang saya terfikir tu adalah perkataan terima. Allah terima tak kita ni? Ya, nama tak naik pergi Mekah pun sedih dah. Ya Allah, belum sampai suruh panggil lagi ke ya Allah. Itu kalau nama tak naik pergi Mekah. Sampai-sampai kita Kaabah, kita apa? Kita tawaf tu tuan-puan sekalian, masa kita buat haji, buat umrah kan sebut labbaik Allahumma labbaik sebelum kita tawaf tu kan, ya. Kalaulah tak dijawab oleh Allah, yang itu pun tak tahu nak cakap dah macam mana sedih. Tapi kemudiannya terfikir tuan-puan, ya Allah, sebenarnya hidup kita ni Allah terima ke tak terima? Amalan yang kita buat ni Allah terima ke tak terima? Tiba-tiba rasa satu beban yang besar. Tuan-puan bayang nasib kita akhirat besok. Kita nak bermodalkan apa akhirat besok? Nak modalkan apa? Masa tu saya terfikir tuan-puan, nak cakap apa? Kalau misal kata, yang kita kata penat lelah, ya, dalam hidup, tapi Allah tak terima. Penat ke, lelah ke, Allah tak terima. Sebab apa? Sebab tidak ikhlas. Bukan kepada Allah yang kita tuju. Waktu tu tuan-puan sekalian, rasa tak tahulah berapa hari, tak doa lain dah, doa tu je. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa kulla a'malina. Taqabbal minna hayatana ya Allah wa mamatana ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah.
Terimalah hidup kami ini ya Allah, terimalah amalan kami ini ya Allah, seperti mana kamu menerima amalan orang-orang yang ikhlas. Kita mungkin tak ikhlas, tapi kita minta pada Allah, terimalah macam mana kamu terima amalan orang-orang yang ikhlas. Apa yang ustazah nak sebut ni tuan-puan sekalian, yang pertama tadi adalah cepat-cepatlah minta ampun pada Allah. Jauh tersasar kita ni kadang-kadang, jauh. Ya Allah, ya, nafsu setan ni tak dibiar kita dah tuan-puan. Dia tak biar. Jangan sampai jadi orang ikhlas. Sebab bila jadi orang ikhlas, tertutup pintu setan nak kacau. Dia takkan biar. Segala cara dia nak buat supaya apa? Supaya kita ni bila buat sesuatu dalam hidup, bukan Allah yang menjadi tujuan. Maka istighfar dan istighfar. Itu yang pertama. Muslimin muslimat sekalian, ia mengajak kita semua, termasuk ustazah yang sedang bercakap ini juga, ya, untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tanda taubat kita Allah terima? Hati kita tenang. Yang kedua, rajin berlumba buat baik. Yang ketiga, Allah tepis benda-benda yang haram daripada hidup kita. Yang keempat, Allah mudahkan rezeki yang halal untuk kehidupan kita. Itu di antara tanda-tanda taubat kita Allah terima. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua ustazah nak mengajak kita semua muslimin muslimat untuk memperbaharui tekad ataupun kehendak dalam hati kita masing-masing. Barukan tajdid, perbaharui tekad. Dalam kehidupan kita ni tuan-puan sekalian, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah nak boleh jadi perangai. Nak boleh jadi akhlak. Nak boleh jadi sikap. Nak boleh jadi karakter. Selalu saya cakap tuan-puan sekalian, antara bondo yang paling susah nak ubah, antara adalah perangai, sikap. Susah nak ubah. Setuju ke tak setuju? Mana mak-mak ni angkat tangan mak-mak. Wan-wan dah angkat tangan wan-wan, ya. Allahu Akbar, susahnya nak ubah perangai. Susah. Kalau perangai pemalas nak jadikan rajin, ini prosesnya sukar. Kalau dah jadi perangai. Sebab itu dalam pendidikan kita ni, ya, bersungguh-sungguh dalam didik anak, didik keluarga, didik diri sendiri ni sebab apa? Jangan sampai 7 langkah tadi tiba-tiba dah jadi perangai dah. Dah jadi karakter, dah jadi sikap. Sombong dah jadi karakter. Tak pandai nak tawaduk dah, memang dah sombong. Pemalas dah jadi karakter. Ya, tak rajin, menantu kita tu tak rajin, tu contoh. Jadi 7 tu tuan-puan sekalian, yang saya nak beritahu 7 tu secara selayang sepintas lalu ialah. Yang pertama, dia bermula dengan informasi. Informasi, berapa banyak kita dapat informasi. Hari ni semua kat ujung jari. Siapa tak ada handphone kat tangan? Sajid nak ada handphone lah. Ya, kita buat kuis sekarang. Semua ada handphone. Ya, ada internet tak? Bayar tak tu telefon tu? Ya, kalau kita ambil data tertentu, boleh Google internet, apa semua media sosial. Nak bagi tahu, baru first stage. Apa dia? Informasi. Informasi ni maknanya maklumat. Berapa banyak kita dapat maklumat daripada handphone. Kadang-kadang yang datang dengan ceramah pun menambah maklumat je. Menambah maklumat. Baru tahap yang pertama, informasi. Banyak maklumat kita dapat. Kita tahu maklumat ibu yang baik bagaimana. Maklumat. Kita tahu maklumat suami yang baik macam mana. Tapi ingat, baru informasi. Maklumat. Kita tahu hamba Allah yang baik macam mana. Maklumat, informasi. Masuk stage yang kedua, tuan-puan sekalian, namanya adalah lintasan pemikiran. Daripada maklumat-maklumat itulah melintas-lintas kat kepala kita ni. Kau kan dapat dengar ceramah hari tu. Kan seorang isteri tu kena lemah lembut dengan suami Kan? Dah dengar gitu kat Masjid Seri Sendayan. Datang lintasan tu. Tapi lintasan tu tak kuat.
Takkan nak lembut dengan suami dah, naik tocang dia sekarang. Dah tak jadi, lintasan tu dah ditolak. Ya, dengan anak-anak kena tunjuk qudwah hasanah, datang lintasan tu. Kita tak nunjuk contoh yang baik, tapi lepas tu kita jawab-jawab balik. Ya, jadi lintasan fikiran ni stage yang kedua, berdasarkan kepada apa? Informasi tadi. Kalau informasi pun tak ada, lintasan apa yang datang? Boleh jadi hanya bisikan-bisikan syaitan dan nafsu. Itu baru stage kedua. Belum jadi perangai lagi. Belum mengubah kita pun lagi. Stage yang ketiga apa dia tuan-puan? Keinginan. Baru datang rasa-rasa. Ya, rasa-rasa mak nak poso lah esok ni. Esok kami kan? Mak nak poso ni. Anak kita pun jawab, mak dah 3 tahun macam tu. Asal Isnin kami nak poso. Kan tengah hari ajak kita makan. Itu nama apa? Keinginan, ya. Ada rasa-rasa. Rasa-rasa nak poso lah esok. Malang-garang sebelum tidur cakap apa kat suami? Kita nak bangun qiyam rasa esok gini bang. Ya, jomu suami kita dengar dah 5 tahun dah. Itulah padahal subuh aku nak kejut. Ya. Itu rasa itu tuan-puan, hanya keinginan. Ada rasa tu. Yang kadang-kadang keinginan tu masih datang daripada syahwat, nafsu. Sebab tu kadang-kadang ada orang ingin nak buat baik tapi harap pandangan manusia. Sebab dia belum jaga betul-betul keinginan itu. Dia baru stage 3. Ini bukan cerita kanser ni dah ya. Kan salah faham lah sekarang kan. Ini 7 stage tadi. Yang keempat apa dia? Tekad. Baru kita jumpa kat tekad tu. Yang poin kedua tadi saya nak katakan, tajdid, perbaharuilah tekad. Perbaharuilah kehendak, perbaharuilah. Dia ambil tempat stage yang keempat. Tekad. Bila sebut tekad ni tuan-puan sekalian, dia lebih kuat beserta dengan usaha, doa, tawakal, kesungguhan. Tu namanya tekad. Ya, kalau tekad nak bangun malam, tengok apa usaha dia nak bangun malam. Dia perbaiki siang dia dengan baik. Ya, siang tu dia baiki elok-elok supaya apa? Malam ni Allah bagi anugerah kat dia, boleh bangun malam. Menghadap Allah pada waktu malam, itu umpama reward. Penghargaan. Pingat daripada Allah. Allah pilih kita. Jadi buat elok-elok siang-siang ni, masa kita sedar ni, buat elok-elok. Ya, banyakkan minta ampun pada Allah, sungguh-sungguh buat yang terbaik, insya-Allah malam Allah bagi reward, boleh bangun. Itu tekad. Yang keberapa dah tuan-puan? Yang kelima, perbuatan. Daripada tekad barulah pergi kepada perbuatan. Saya minta minum air kejap ya. Boleh? Tak dapat nak share satu je cawan Dan yang keenam ialah kebiasaan. Dah buat, dilazimi dengan istiqamah sampai jadi biasa. Dan yang ketujuh, barulah jadi karakter, sikap, perangai. Kebanyakannya berada pada paras informasi. Sharing. Share. Share tu nambah informasi je lah. Ya, rajin share. Hayya ala salah. Share lagi. Ni dah hayya ala salah ni tinggal. Ya, sampai dah pukul 3 tak sembahyang Zuhur. Dah pukul 6 tak sembahyang Asar. Kau jual share. Asah. Itu nama share informasi je lah. Tak berubah dengan semata-mata ada informasi tuan-puan. Apa yang kita tak ada sekarang, yang kita lemah sekarang, tekad, keinginan. Itu kunci untuk anak-anak kita juga. Suruh melambat informasi dalam fikiran anak kita. Tekad tak dapat kita. Tekad tu boleh tersentuh lagi tu. Ustazah share sikit dengan tuan-puan. Share juga ni ya. Ustazah share dengan tuan-puan. Nak nyuruh anak pergi masjid, pergi jadi jemaah masjid anak laki-laki, itu bukan satu kerja yang senang. Siapa setuju angkat tangan?
Allahu Akbar tuan-puan. Ustazah ada 3 orang anak lelaki. Pujuk Allah pujuk. Sekarang tak pujuk dah, sekarang saya paksa pula. Ya dah bosan-bosan kan, sekarang saya paksa pula. Ya Allah, ya Tuhan. Seumpama tuan-puan, bila dekat nak dekat nak masuk waktu tu, kita macam bersilat tahu cari anak kita kat mana. Bersilat cari tu. Jadi, tekad tu tak kuat kan, mungkin dia belum kuat tekad, jadi susah nak pergi. Pergi tu pergi kadang-kadang, bila kita suruh, pergi tu pergi. Yang besar-besar tu pergilah, ni yang kecil lagi ni. Ya. Sampaikan tuan-puan, berapa hari lepas, Ustaz naik kereta. Kalaulah kebetulan masa tu dengan anak dalam kereta, azan kumandang, masjid sekitar tu, baik kita pergi berhenti ke masjid tu. Ya, suruh anak kita semayang masjid. Jadi baru-baru ni, dah dekat nak sampai rumah, anak tu kecil lagi, kecil tak kecil, dah jadi 5 tahun depan. Jadi dah masuk waktu, baru dengar orang azan, sampai kat rumah, Ustaz tak bagi dia masuk dalam rumah. Dia kata, adik tak boleh masuk, adik terus ke masjid depan tu. Allah Umi, tak ada toilet di masjid tu. Takut dia kena culik, tak ada kena culik, ada Umi pandang. Ya, macam-macam idea. Kayak payah nak pergi masjid. Umi pandang tak tahu kena culik. Ayah Umi pandang, duduklah kita depan pintu tu, pandang dia pergi surau tu. Ya, doket nak sampai surau, dia tunjuk ke langit. Ya, nak hujan teh. Pergi dah doket dah sampai, tu lambat dia hujan tu pergi. Allah, payah tuan-puan, susah betul. Ya, dia kata Umi jangan tutup pintu ya. Nanti susah dia nak masuk. Ya, Umi tunggu kat luar ni. Pergilah nak, Umi tunggu. Ustazah pun tak jauh lah. Duduk kat pintu je lah. Tunggu sampai anak kita balik. Ya. Balik dia tu kan, ya Allah, tahniah adik. Alhamdulillah, apa rasa adik? Sedap tak? Sedap. Ya, sedap tak dah beres kita punya solat tu? Sedap. Dia cakap. Nikmat tak semayang kat masjid? Nikmat, dia kata. Jadi yang Umi suruh ni, Umi nak bagi nikmat ke adik. Ya, nanti Umi paksa lagi. Boleh dek? Boleh, dia cakap. Umi nak tolong adik ni. Ya, biar daripada kocik. Nak bagi tekad tu tuan-puan. Kalau anak yang besar-besar lagilah puas dah ceramah. Ya. Dia tahu dah, Ustaz buka mulut tu dia tahu dah poin apa nak cakap tu. Punya sementara besar tu dah boleh-boleh tahun dah suruh pergi masjid. Informasi pasti mereka tahu sebab mereka datang daripada sekolah-sekolah agama. Kalau bagi mic suruh ceramah keluar ayat-ayat Quran itu. Ya, semua tahu belaka, tapi ingat benda ni tak jadi kalau tidak ada tekad yang kuat. Tekad ni kena pujuk tuan-puan, pujuk. Tolonglah nak. Ya, ingatlah Nabi kita kata kalau orang laki-laki ni semayang kat rumah, padahal dia dengar azan ya, itu umpama macam bakar lah rumah tu. Macam tu. Yang saya ingat, Sayyidina Ali karamallahu wajah kahwin dengan Sayyidatina Fatimah kan? 6 bulan tuan-puan, tiap-tiap pagi subuh Nabi melalui rumah tu, Nabi akan kotok rumah tu. Nabi kata as-salah, as-salah. Nabi akan sebut, wahai ahlul bait, semayang, semayang, semayang. Itu anak Nabi, menantu Nabi. Dah kahwin, bukan sebarangan tuan-puan. Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Tapi hampir 6 bulan, Nabi masih mengingatkan tiap-tiap pagi subuh, ya ahlal bait, as-salah, as-salah. Jadi, anak kita bukan 6 bulan nak kena ingat anda, 60 tahun. Sepanjang usia kita, sebab jauh pun besok anak kita kan anak Nabi kan. Jangan putus asa, jangan kecewa sampai lekat dalam hati dia tekad. Saya orang lelaki, kalau semayang kat rumah, umpama saya ni lelaki solehah. Ya, bukan wanita solehah, lelaki solehah. Macam Pondan Siam kan. Ya, tompek kat mana orang lelaki? Masjid. Tekad tuan-puan. Jadi yang kita nak perbaharui adalah tekad. Tekad ni ustazah nak bawa beberapa ayat Al-Quran supaya kita boleh fikirkan bersama. Ya, dalam Al-Quran disebut beberapa ayat Al-Quran tentang tekad, tentang keazaman, tentang niat. Sebab nak tunjuk pada kita semua, semuanya bermula dengan tekad dalam hati masing-masing. Kalau masuk tahun baru 2020, lenggang kangkung ya tuan-puan. Tak ada apa. Berubah tarikh je.
Tak ada satu azam yang baru, tak ada tekad. Patutnya bukan tunggu 2020 ya. Lepas dongan ni terus ada tekad yang baru. Okey? Mari kita tengok dulu ayat Quran. Yang pertama sekali, kita ambil tuan-puan sekalian, ayat Quran Surah Al-Isra ayat 18 hingga 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Barang siapa yang amat mengharapkan, yuridu ni daripada perkataan arada, yuridu, poya banyak kan tu, iradatan, muradun, sampailah perkataan muridun. Pernah dengar perkataan murid? Murid-murid. Ya, murid-murid. Dah diambil guna bahasa Melayu, perkataan murid punya cantik tuan-puan. Ya, orang-orang zaman dulu letak yang datang belajar dipanggil murid. Bukan sesengaja panggil murid tu. Pernah tak ada orang cari sebab apa panggil murid? Panggillah benda lain. Dipanggil murid. Maksud dia apa? Kenapa kita belajar? Sebab nak menentukan tekad kita. Kenapa kita pergi belajar? Sebab nak menentukan hala tuju hidup kita. Kalau pergi belajar tuan-puan, tapi tak timbul pun tekad dan keinginan, saja datang belajar. Pergi sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, masuk universiti 6 tahun, campur matrikulasi bagai. Ambil master, ambil PhD, murid. Tapi tak pernah mendatangkan tekad yang benar dalam hati, fail. Walaupun ijazah bergulung tuan-puan. Sebab apa? Dia fail memahami makna murid. Wahai murid. Daripada perkataan apa tu tuan-puan? Arada, yuridu, nak apa dalam hidup ni? Allah sebut dalam ayat Quran. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang keinginan, tekad, harapan dia adalah untuk dapatkan al-ajilah. Ajilah kat sini maksudnya adalah barang yang segera. Benda yang cepat. Ajilah. Semua nak doreh, nak copet. Maksud dalam konteks yang sebenar adalah habuan dunia. Dunia ni benda segera. Ya. Jadi siapa yang tekad hidup dia, keinginan hidup dia nakkan habuan dunia sebab sifatnya segera. Ya, cepat dapat, senang atas dunia cepat. Pujian dapat donga torih atas dunia cepat. Ya. Darjat, pangkat nak dapat cepat atas dunia. Apa Allah akan bagi? Ni diintai dalam hati kita semua, tiba-tiba kita nak cepat, habuan dunia. Semua nak doreh. Didik anak pun nak doreh kan, ya. Semua nak cepat. Kalau boleh cakap sekali ya jadi. Kita ni jenis orang nak cepat. Ya. Apa Allah akan bagi pada orang yang nakkan habuan dunia? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami akan bagi apa yang dia nak. Kami akan segerakan seperti mana yang dia nak. Sebab tekad dia di situ. Kenapa kata tekad dia kat situ? Sebab dia bukan sekadar nak. Perbuatan dia menunjukkan dia nak itu. Pagi-pagi dia rela bangun pagi sebab nak cari dunia. Kalau holiday, tak perlu kerja, tak perlu bisnes, dia tak bangun pagi. Sebab tekad dia bukan nak bertemu Allah untuk salat subuh. Tekad dia bukan nak jadi wabil ashar dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar pada Allah. Tak ada.
ada dalam tekadnya untuk jadi demikian. Buktinya apa? Tengok hidup dia. Tengok cara hidup dia. Tuan-puan, ada orang tekad dia sampai serata alam sampai. Memanjang je cari tiket murah. Ya, sebab apa? Tekad saya nak melancong ke sana, saya nak melancong ke sini. Padahal benda tu susah. Benda tu bermodal. Ya, nak pergi mana? Nak pergi mana? Pergi Korea. Kena pakai pasport tak? Pakai pasport. Buat pasport berbayar? Berbayar. Beratur tak? Kok ramai orang beratur nak buat pasport. Nak pergi Korea boleh ke tunggu kapal terbang daripada rumah kita, ya? Tak, kena nak pergi airport. Ya, pergi airport tu pun nak sampai ke kapal terbang tu pun jauh berjalan. Tapi sebab tekad dia di situ, dia sampai. So pagi tengok dah Facebook ada gambar buah pokok sakura tu. Sampai 5 dah sampai Korea. Sampai. Tekad dia ada. Tekad ni bukan semata tekad. Tekad ni ada action dia. Tapi yang tak ada tekad dekat mana? Pergi masjid tak ada tekad Masjid tu kena buat pasport ke? Koklah Masjid Seri Sendayan kena pasport ustazah, ya. Sebab ramai foreigner contohlah, ya. Tak ada pakai pasport. Berbayar ke nak masuk tadi? Tak. Malah ya Allah, masuk dalam ni niat i'tikaf, perbendaharaan daripada Allah. Allah nak turun dan dapat dulu orang dalam masjid ni, dalam rumah Allah. Kau nak bagi keampunan ke atas muka bumi ni, bagi dulu yang dalam masjid ni. Kau nak bagi kaya, bagi dulu yang dalam masjid ni, yang dalam rumah Allah. Tapi apakan daya tanpa tekad, action tak ada, tak sampai. Wa alqa ma'adhirah, dan mereka memberikan beribu-ribu alasan. Ayat wa alqa ma'adhirah ini ayat Quran yang menggambarkan tentang ciri-ciri orang dalam neraka. Kojo itulah deh, wa alqa ma'adhirah, banyak alasan, banyak amat alasan. Sebab dia tak ada tekad. Kalaulah kamu tahu apa yang ada di masjid, kan? Ya, Nabi sebut, nescaya kamu akan datang walaupun mengesot, walaupun merangkak. Ini kan naik kereta senang. Ya, ini kan sehat. Ini khusus untuk orang lelaki lah, ya. Kena ada tekad tu tuan-puan sekalian. Sama juga. Orang yang ada tekad nak bagi pada anak bini rezeki yang halal, nafkah yang halal, insya-Allah Allah akan mudahkan. Allah akan bagi macam mana yang tekad kita nak. Siapa yang cakap? Allah sebut dalam surah Al-Isra. Kamu tekad nak habuan dunia, ajalna lahu fiha ma nasya. Kami bagi. Tapi ingat, akhirat besok kami siapkan juga sesuatu. Sebab kamu ni fikir dunia je kan, nak doreh je, nak cepat je. Apa yang Allah siapkan? Neraka Jahannam yang penuh dengan kenistaan dan kehinaan. Tengok balik surah tu. Ayat yang ke-19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 3 ciri kat situ. Dan barang siapa yang keinginan tekadnya untuk hari akhirat, lambeklah sikit akhirat ni, kena mati dulu, ya, besok ditiup sangkakala, ada kek mahsyar, dihisab, kan lama proses itu, ya. Tapi ada orang tekadnya adalah akhirat, dia sanggup sabar. Sebab apa? Sebab hidup dia adalah akhirat. Itu satu. Yang kedua, wasa'alaha sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai kedudukan yang baik di hari akhirat. Kan dua, ya? Bukan tekad-tekad saja. Wasa'alaha sa'yaha, dia bersungguh-sungguh. Yang ketiga, wahuwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Apa Allah akan bagi? Kana sa'yuhum mashkura, maka itulah golongan yang usaha mereka akan dihargai oleh Allah. Kalau tengok pada ayat mashkura, maknanya disyukuri,
Macam mana Allah mensyukuri amalan kita? Maksudnya amalan itu akan diterima oleh Allah. Hidup kita akan diterima oleh Allah. Kembali kepada soal tekad apa yang kita nak dalam hidup kita. Tuan-puan, kita semua kena buat pilihan sekarang. Nak apa sebenarnya? Nak apa? Kalau tak cukup dos tekad tu, minta pergi belajar betul-betul sampai faham. Ya Allah, jangan kita kocik dan hinakan amalan kita hanya semata-mata kerana mengharapkan habuan dunia semata-mata. Nak doreh, ya. Pujuk-pujuk hati ni tuan-puan, pujuk-pujuk. Sama orang yang berdakwah. Ustazah pun nak berdakwah, tuan-puan berdakwah cara tuan-puan kan. Itu nak kena pujuk hati. Jangan kau nak doreh. Jangan nak doreh habuan. Jangan nak doreh balasan. Pujuk tuan-puan. Esok kau tak ada bahagian ke akhirat. Kau tak ada apa tinggal. Pujuk tu pujuk. Ponek tu memang ponek. Loteh tu loteh. Kadang-kadang sebab ponek tu kita jadi nak doreh. Nak dapat semua copet. Tapi pujuk. Kita didik anak-anak kita. Apakah benda tu sia-sia? Tak. Walaupun belum nampak hasil. Tu kata kita. Tapi hasil pahala dah ada. Tapi kena sabar. Jadi muslimin muslimat sekalian, mari betulkan dalam tekad kita, perbaharui sungguh-sungguh tekad kita tu nampak ke mana kehidupan yang sebenar. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Dia sebenarnya tuan-puan, malam kena bangun. Ya, dia kalau malam tak bangun, banyak bondo kita ketinggalan. Muhasabah tak sampai, ya. Nak taubat tak sampai, banyak benda ketinggalan sebab siang tu dah sibuk dah. Malam kena bagi masa walaupun sekejap, walaupun sekejap. Yang ketiga, ya tadi Ustaz dah kongsikan dua. Yang ketiga tuan-puan sekalian, berbahagialah dalam hidup dengan tasbih. Ini formula nak bagi hidup bahagia. Ya, lepas ni tengok tuan-puan sekalian semua, ya Allah, ceria ya muka tu. Ya, bahagia je. Ustazah pun banyak belajar daripada sahabat-sahabat keliling kelalang kita kan ya. Kita tengok kadang-kadang orang tu susah tapi wajah dia bahagia. Ya, kita sampai terfikir-fikir, tercari-cari apa agak yang ada dalam hati. Mesti ada sesuatu. Dia susah tapi senyuman tak lekang. Dia susah tapi dia boleh melayan kita dengan begitu baik. Masya Allah. Ada orang tuan-puan dah sonang dah sonang. Macam-macam ni kalau nak share cerita ni. Ada seorang hamba Allah tuan-puan sekalian. Orang sonang. Orang sonang. Sonang tak sonang sampai tuan-puan dia kata apa? Suami pujuk dia. Suami pujuk dia masuk dalam bank 3 juta. Agak-agak kalau puan-puan terhibur tak? Ya, pujuk 3 juta masukkan rupiah ni dah, ringgit Malaysia ya. Angka itu ubah-ubah lah sikit ya. Mungkin 2, mungkin 4, mungkin 3 dekat-dekat situ lah ya. Tak nak bagi topat pun lah, tapi menjuta. Kemudian apa dia kata? Dia ingat sihir kan? Ya Allah, terkejut Ustazah. Ustazah baru didatangi seorang hamba Allah yang terpaksa keluarkan anak daripada sekolah agama tu sebab apa? Tak boleh nak bayar yuran. Dia kata menangis laki bini tu nak buat keputusan dalam bilik, menangis suami isteri Ustazah. Sebab apa? Macam mana nak cakap dengan anak-anak yang sangat gembira sekolah kat situ, tapi sebab kami dah tak mampu nak bayar yuran sekolah. Menangis dulu ni mak bapak ni. Macam mana nak cakap dengan anak? Tekilan hati ni, keluarkan anak daripada sekolah yang baik, dia cakap. Tapi kami Allah uji Ustazah, masalah ekonomi kami tak mampu. Terpaksa cakap dengan anak pun menangis lah. Sebab apa sedih nak ninggalkan sekolah tu, pasal apa mak abah tak cakap awal-awal. Kalau tak dia boleh cakap dengan kawan ni awal-awal. Ni dah cuti sekolah baru nak cakap. Ya, tak datang dah sekolah tu, menangis sekeluarga. Baru lepas dengar cerita tu tuan-puan. Ya, dan kita dapat rasa hibur ya kalau kita kono macam tu. Tiba-tiba pada satu keadaan yang lain, ada orang boleh cakap suami pujuk 3 juta, dia ingat sihiran. Macam-macam. Ya.
Sebab nak cerita, ya tuan-puan, rasa tidak bahagia dengan suami tu. Ya, rasa tak bahagia. Perempuan bahagia tak dapat 3 juta. Dah bagi 3 juta, pergilah bang, mana nak pergi. Kan? Kok macam itu kan, ya. Sungguh kita ni, Allah, 3 juta tu banyak, ya. Kita tak pernah tengok macam mana duit 3 juta tu dah. Dan nak ikan, dia kata, ingat saya heran 3 juta. La ilaha illallah. Tahu tak cerita ni, ada orang lepas keluar nak daripada sekolah tu. Jadi tuan-puan sekalian, bahagia itu bukan dengan duit, ya. Bahagia bukan dengan pangkat darjat. Masya Allah, kita semua ada pengalaman dalam hidup bertemu dengan macam-macam jenis manusia. Bahkan entah-entah kita ni pun orang yang teruk tu, ya. Yang tak bahagia-bahagia lagi, padahal Allah mengalirkan, mencucuri nikmat kepada kita, tapi muka kita masih kotak. Ada ya buah nak komen tu. Ada je benda tak tenteram tu. Padahal ya Allah mencurahkan rezeki. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan, Allah datangkan macam-macam jenis manusia datang dekat kita. Allah suruh kita pandang dia. Nak harap kita mencari orang susah, payah. Sebab tengah seronok dengan kesenangan, Allah datangkan orang susah. Jangan kita bagi ayat yang tak baik pada orang susah, ya. Dia datang tu pun Allah suruh dokekkan kita. Sebab apa? Pandang ada orang susah. Biar kamu belajar erti bersyukur. Tuan-puan, ni kita nak bagi formulasi bahagia. Apa dia? Bahagialah dengan tasbih. Banyakkanlah bertasbih tuan-puan sekalian ke depan hidup kita ni, Banyakkan bertasbih. Banyak-banyak. Banyak-banyak memuji Allah. Kita boleh panggil terapi tasbih. Terapi tasbih ni tuan-puan sekalian, maknanya bukan buat sikit-sikit, ya. Puji Allah ni takkan datang kecuali kita guna otak kita, pandangan. Mohon minum air, Kita guna pandangan, pendengaran, biar terpesona dengan Allah. Cukup-cukuplah tuan-puan kita asyik pandang dunia, orang, ya. Sekarang senang nak pandang. Dulu payah, Dulu payah nak pandang, nak pergi rumah orang, nak tahu apa ada dalam rumah orang tu kena tunggu raya. Raya dua kali setahun kan. Sekarang boleh tak tahu apa ada dalam rumah orang tu? Boleh. Buka Facebook Kita boleh tahu tak apa yang orang tu ada. Boleh. Follow Instagram Orang pun suka tunjuk semua kat situ. Payah tuan-puan. Kalau kita mudah terpesona dengan semua-semua benda ni, ini kena diimbang-imbang Imbang-imbang, ingatkan anak-anak kita, imbang-imbang. Ui, Masya Allah, ni banyak betul benda yang boleh boleh melalaikan kita. Kadang-kadang sebab terlalu banyak melihat, itulah yang merenggut kebahagiaan kita. Sampai kita ni kurang dah terpesona dengan Allah, terpesona dengan orang kocok kita. Jadi kek mulut kita, kek hati kita adalah makhluk. Asyik nyambut tu lah. Tengok tu bang, ya Allah, besar rumah bang. Itu lah kita sebut. Padahal yang sepatutnya apa formulasi kebahagiaan? Terpesona dengan Allah, kagum dengan Allah, lalu keluarlah kalimah-kalimah tasbih, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Banyak-banyakkan zikir. Ingatkan keluarga kita supaya keluarga kita mengingatkan kita untuk berzikir. Terutama tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mencuci kat dalam ni tuan-puan. Kadang-kadang satu penyakit yang menimpa semua umat termasuk umat akhir zaman, penyakit dengki. Susah manusia ni nak terlepas daripada penyakit dengki. Tuan-puan, banyak kaedah nak buang penyakit dengki. Antaranya ialah alihkan kekaguman melihat manusia, pandangan kepada makhluk, kepada Allah. Sebab itu sudah kita dapat penyakit tu, wabak tu namanya wabak dongki. Kenapa dongki? Sebab mata kita asyik tertuju melihat makhluk. Dongki lah jadi. Alihan. Apa Allah ajar tuan-puan sekalian yang Nabi ajar? Jadi doa yang maksur. Baca pagi-pagi, pagi petang Nabi suruh baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak
falakal hamdu walakas syukr. Siapa baca mak surat jumpa ni. Ini kan tasbih kepada Allah, syukur kepada Allah, boleh ngubek penyakit dongki. Kenapa? Sebab kita cakap macam ni, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Ya Allah, apa yang aku berpagi-pagi dengan nikmat dan orang lain juga berpagi-pagi dengan nikmat. Faminka wahdaka la syarika lak. Semua tu daripada engkau. La syarika lak, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu. Apa nak didongkian? Semua datang daripada Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Bijaksana. Baik yang ada pada kita, baik yang ada pada orang. Faminka wahdaka la syarika lak. Daripada engkau ya Allah. Jadi koklah kita nampak nikmat pada orang, biar ingat Allah. Subhanallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, bukan terhenti setakat pandangan kepada manusia. Kekaguman semua hantar pada Allah. Maka diperbanyakkan tasbih, banyakkan tasbih. Ini betul-betul muslimin muslimat nak bantu kita semua biar kita lepas ni kan elok senyum, riang hati tu. Tak ada masalah. Apa masalah kita? Ya, senang hati. Tadi tekad dah betul dah. Kan senang hati, dosa dah kena ampun dah. Ya. Istighfar, taubat. Lepas itu yang ketiga apa? Kerja muji Allah. Subhanallah, subhanallah. Dengan macam-macam bentuk lafaz pujian. InsyaAllah bahagia. Tak ada penyakit dongki pun tak ada. Ya. Nak penyakit riak ujub pun insyaAllah semua tu akan terhakis. Sebab apa? Kita hanya melihat semua ini datang daripada Allah. Termasuk amalan yang Allah pinjamkan kekuatan untuk kita buat. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahal azim. Ya, banyak ambil-ambil dosa kita. Dan yang keempat, berlindunglah daripada kejahatan dan keburukan. Bawa banyak-banyak berlindung. Rukiahlah diri kita ni. Ya, banyak-banyak berlindung sebab kejahatan tu sangat berleluasa juga. Wabak itu, virus itu meluas. Halus. Ada kejahatan ni memang asah tak nampak ada. Bisikan-bisikan jahat tu tak nampak dengan mata kasar. Itu wabak halus betul tu. Tak tahu nak pakai alat apa tu. Tak ada alat jual. Dekat kilang belum ada keluar. Keluar alat nak kosan wabak bisikan setan. Belum ada teropong lagi dah. Ya, kalau ada lah pakai earphone tu. Earphone tu lain macam bosan tu. Ya, ni nak dengar bisikan setan dia tu. Belum ada jual tuan-puan. Punya halus. Masya Allah, bisikan-bisikan jahat. Bisikan-bisikan syaitan. Tuan-puan jangan biar hidup kita ni sampai ditunggangi oleh syaitan dan nafsu yang jahat. Banyak macam-macam yang kadang-kadang ya Allah kita minta jauh. Ada orang sampai sanggup bunuh anak budak kecil. Ya, dihayun sampai mati. Sebab apa? Menangis malam. Agak-agak siang tuan bahar menyesal tak? Bila anak tu dah mati? Menyesal. Tapi ingat, ini kita punya apa? Ya Allah, minta berlindung daripada syaitan. Syaitan dah masuk dalam darah, dah jadi panas baran, dah jadi marah, sampai hilang pertimbangan, tak ingat pada Allah, terlampau buruk hujung jatuh. Waliyazubillah. Tak kata orang, kita pun. Kalau tak ditolong oleh Allah, tak tahulah perangai kita ni macam mana. Sebab tu kadang-kadang kita dengar ada mak-mak cakap kan, itulah main kocik-kocik tak dipicit. Kan? Ada mak cakap macam tu. Itulah ustazah kocik-kocik main tak picit dari budak ni. Ya, dia marah ke anak macam tu cakap kan? Ya. Minta jauh, jangan guna ayat-ayat yang macam tu. Allah dah jaga kita tuan-puan, kita tak buat benda yang tak betul. Sungguh alhamdulillah. Semua Allah jaga. Ada orang tuan-puan sekalian, ini kes mahkamah mungkin dah selesai, dah lama cerita ni, tapi Ustaz jadi terfikir, apa dia, ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah kami, ya Allah. Dua orang laki-laki dengan perempuan sepasang naik kereta. Kereta belakang nampak kereta depan tu macam dah slow, lama-lama dilanggar divider tu. Ingatkan aksiden, pergi tengok, rupa-rupa bukan aksiden biasa. Ni bukan yang kemalangan jalan raya sebenarnya. Tapi sebenarnya yang perempuan tu dah mati kena tembak. Bolah mana? Bolah kanannya berlubang. Yang lelaki pun sama ya, mati. Kenapa?
Kau nak tembak juga. Tembakannya di mana? Bola kanan dia juga. Dan pistol dekat dia. Ni apa cerita tuan-puan? Allah, masa saya baca tu kan, ya Allah, ni apa cerita ni? Ya, macam mana kat tuan-puan faham kalau lubang tembakan tu yang penumpang pun belah kanan, yang driver ni pun belah kanan. Allah, ni apa bondo cerita Masa tu apa yang kita teringat? Ya Allah, berlindung daripada syaitan. Dahsyat sekali. Kalau setan dah masuk dalam darah kita tuan-puan, macam-macam jadi. Jadi berlindung. Jadi ustazah nak bagi beberapa jalan, beberapa doa, amalan, minta selalu gantikan dengan perkataan sia-sia yang kita cakap, ribah dan sebagainya semua buang, banyak bondo nak berzikir, nak bertasbih, nak berlindung, macam-macam nak dibaca ni supaya kita jadi lebih baik. Antaranya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ialah dengan kita membaca doa yang pernah diamalkan selalu oleh Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni cerita dulu, kalau baca khutbah, tiba-tiba terasa macam ada niat lain yang masuk dekat dalam percakapan tu. Wallahu alam, sama ada rasa macam dah mula teralih daripada mengharap perhatian Allah kepada yang selain Allah, maka Khalifah Umar Abdul Aziz akan meringkaskan ucapan dia. Tak jadi cakap panjang-panjang. Dah lari niat ni. Tadi elok niat ni cakap kerana Allah, ni dah mula masuk macam-macam. Maka Khalifah Umar Abdul Aziz akan ringkaskan ucapan seraya membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada kejahatan yang datang daripada diriku. Nafsu. Nafsu memang macam tu, dia nak doreh. Cerita pandangan-pandangan Allah ni mungkin lambek nafsu nampak. Tapi kalau lepas bagi ucapan ni kan, datang orang puji, shake hand. Ui, hebat ucapan enta Syekh. Kan cepat dapat. Dah ada perhatian nafsu. Lepas kita bagi ceramah ni kan ada yang apa? Yang memberikan ucapan puji-pujian. Terangkek kita dengar ucapan tu. Dah lari hati. Khalifah Umar Abdul Aziz akan ringkaskan ceramah dan ucapannya. Seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Baca banyak-banyak doa tu. Sebab kejahatan daripada diri kita sendiri lebih dahsyat daripada jahat datang dari luar. Orang luar ni payah nak datang kan, nak sampai tu payah. Yang dalam ni kita hangkut ke mana-mana, bawa ke mana-mana sama dengan kita. Kacau niat kat dalam ni, kacau yang dalam hati ni semua yang dalam. Ya Allah, minta berlindung. Itu satu. Yang kedua, tuan-puan, minta sangat-sangat dilazimkan, diamalkan surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini memang langsung betul Ayat ni memang doa. Dan katakanlah, wahai Tuhan, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung denganmu daripada syaitan itu hadir dekat aku. Ini ayat Quran. Memang tak patut tak beramal dengan ayat ni. Langsung Allah bagi, waqul, katakan, amalkan, buat ni apa dia? Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Syaitan ni pekakar-pekakar banyak. Nafsu jadi alat dia juga. Kejahatan dalam diri kita. Nanti gagal tuan-puan, tekad kita tak ke mana. Taubat kita tak jadi taubat nasuha. Sebab apa? Pengaruh ni, pengaruh bondo-bondo yang ngacau ni. Sebab tu zakatan nombor 4 apa dia? Minta perlindungan, minta berlindung. Macam-macam nafsu ni tuan-puan. Kan kita kalau pergi shopping, pergi mall, apa yang nak kena baca doa?
Tahu tak doa nak baca sebelum masuk mall tu? Paling senang dan paling ringkas. Kalau tak dapatlah doa-doa lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ke selera besar, baca tu pun tak nak dah. Mak ada benda nak beli ni. Pula ada. Tak kata orang ni tuan-puan, ustazah pun sama. Bawa anak lelaki-lelaki pergi berjalan. Ni dah kiri kanan dah muli barang ni kan? Ya. Konon nak pergi parking. Jinggah le kedai. Jinggah le kedai lain. Tengok lagi. Sudah anak tu apa buat azan dekat telinga ustazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandang kat dia pula azan lah. Setan banyak dia kata. Dongar setan banyak. Tahu letaklah jom lah kita balik. Ya. Kau nak bawa seorang tukang azan pergi shopping. Ya, kau nak bawa seorang tukang azan. Nampak lain macam ni omak ni. Azan kat telinga omak tu. Bila lari setan-setan tu. Suruh baca ayat ni tak nak. Ya. Kalau tak baca ayat ni tu ampun. Al-Mu'minun 97-98. Amal. Jangan tulis saja informasi. Tak habis-habis informasi. Balik kan share. Buat tak? Tak buat. Ya, nganggap orang lain buat dapat pahala kat dia. Jangan macam tu, tak berubah kita. Ya. Muslimin muslimat sekalian, sebelum ustazah akhiri, ada beberapa doa yang insya-Allah boleh jadi amalan kita bersama. Biar tahun 2020 ataupun hari kita yang akan datang ni jadi hari yang penuh dengan bekal takwa, bekal amalan soleh yang kita buat insya-Allah, mudah-mudahan ikhlas kepada Allah. Jadi ada beberapa yang ustazah nak kongsikan, antaranya adalah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat yang Nabi kasih. Jadi ambillah doa ni. Siapa sahabat yang Nabi kasih sangat tu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang jumpa Nabi, minta. Ya Rasulullah, ada ke apa-apa zikir, ada ke apa-apa amalan yang boleh saya buat pagi saya, petang saya? Minta ni dengan Nabi. Dan Nabi bagi. Nabi kata, ya ada. Dan kamu kena baca yang aku bagi ni pagi, petang, dan bila kamu nak tidur, berada di atas pembaringan. Macam mana doa dia tuan-puan? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurruhu ila muslim. Dalam tu pun ada doa yang tadi kan, yang Sayyidina Umar Abdul Aziz baca. Apa maksud doa itu? Wahai Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali kamu. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, aku berlindung denganmu daripada kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutu-sekutu syaitan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a, dan aku berlindung daripada aku buat jahat kepada diriku sendiri. Au ajurruhu ila muslim, ataupun aku buat jahat kepada muslim yang lain. Jelas doa tu. Dan Nabi kata apa? Qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta matja'aka. Katakanlah wahai Abu Bakar, bila pagi, bila petang, dan bila kamu nak masuk tidur. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bolehlah dianggap sebagai buah tangan daripada ustazah. Ya, nak bagi buah tak sampai boleh. Jadi inilah buah tangan daripada ustazah. Ya, panjang-panjangkanlah untuk jadi amalan kita bersama. Buatlah banyak zikir nak kena baca, banyak tasbih. Quran lagi nak baca memang tak sampai, nak ngumpat-ngumpat, nak bergosip-gosip sebenarnya tak sampai hidup ni, ya.
Dan yang terakhir, Ustazah kata beberapa yang nak kita kongsikan. Dan yang terakhir, tuan-puan sekalian, boleh amalkan satu doa nak ngelakkan daripada hidup yang penuh kesempitan. Kita tak nak hidup sempit. Kita nak hidup lapang-lapang, hidup bahagia. Dan kelapangan tu sangat subjektif. Bukan diukur dengan benda yang nampak dengan mata kasar. Ya Allah, kalau Allah dah masukkan ketenangan, kalau Allah dah lapangkan hidup, Masya Allah. Ya, itu satu kurniaan yang terlalu hebat. Jadi, kalau tadi adalah sesuatu yang Nabi berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, sekarang ini adalah doa yang Nabi berikan kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata pada Muaz, ucapkanlah wahai Muaz. Panjang sikit ya, tapi tak apalah, yang boleh salin-salin, yang tak boleh tu boleh record. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Itu bukan ayat Quran ya, itu hadis Nabi SAW. Maksud dia adalah, wahai Allah yang memiliki segala kerajaan, kamu beri kekuasaan dan kerajaan pada siapa yang kamu kehendaki, dan kamu boleh cabut daripada siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh muliakan siapa yang kamu kehendaki, dan kamu boleh hinakan siapa yang kamu kehendaki. Segala kebaikan di tanganmu, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Rahmanud dunya wal akhirah, yang pengasih di dunia dan di akhirat. Kau berikan segala kepemurahanmu itu kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau tahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Irhamni, rahmatilah aku ya Allah dengan rahmatan tughnini biha, dengan rahmatan yang boleh mengkayakan aku dengannya, daripada mengharapkan pada belas kasihan daripada yang selainmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kalau diamalkan doa-doa yang seperti ini yang ma'thur daripada Nabi SAW, ya, pastilah pada ranking yang sangat atas dalam amalan-amalan kita, ya, insya-Allah dijamin oleh Nabi SAW, Allah akan memberikan kelapangan hidup kepadanya. Jadi berbahagialah kita tuan-puan, insya-Allah, dengan sebuah kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana qad zalamna anfusana zulman katsira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan, boleh ya Ustaz? Mana Ustaz Naim ke mana tadi? Satu soalan boleh Ustaz? Ya. Kita jawab ringkas ya, insya-Allah. Ustazah, macam mana jika kita seorang isteri sedang mujahadah, ingin tekad dan perbaiki diri, tapi tiada sokongan daripada suami? Ya, sekeliling kita tu tak memberikan sokongan. Ada tips tak Ustazah? Okey. Pertama, kalau disokong oleh suami, ada sokongan daripada keliling kita, alhamdulillah, itu memang satu jalan yang mudah. Sebab nak jadi baik ni kena gotong royong. Ya, kalau dapat suami isteri tu alhamdulillah memang mudahlah, syukur pada Allah ya. Kalau suami isteri itu boleh masuk pada golongan az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, laki-laki perempuan yang banyak ingat Allah, saling tolong menolong nak jadi baik ya. Tapi kalau kita kata suami tak bagi sokongan,
Okey, pertama kita harus faham dalam semua keadaan nak jadi baik, dah cukup dah bersandar bulat dengan Allah. Ya, sandaran tu kena teguh. Kalau sandaran tak teguh, selamanya kita akan berharap dengan cerita yang keliling kelalang ni. Selamanya kita akan berharap, ya. Tapi bila sandaran tu teguh, sandaran yang paling teguh apa dia? Nabi pernah tanya pada sahabat, mahukah kamu menjadi orang yang paling kuat? Paling gagah tuan-puan, kuat tekad, kuat tindakan, kuat niat, kuat hidup dia. Sahabat jawab, ya ya Rasulullah, mahu. Lalu Nabi kata apa? Orang yang paling kuat ialah orang yang bertawakal kepada Allah. Itu sandaran, tawakal. Kalau kita rasa goyang-goyang-goyang sebab suami, goyang-goyang-goyang sebab persekitaran, goyang-goyang sebab kawan, macam-macam alasan, mari kita sama-sama tengok kat mana nak baiki sebenarnya. Tawakal, sandaran. Suami kita tak boleh bagi apa-apa sebenarnya tuan-puan. Apa yang suami kita boleh bagi? Kita kata sokongan tu, sebenar-benarnya apa yang suami kita boleh bagi? Cuba cakap. Kalau kita fikir betul-betul lah, apa yang dia boleh bagi? Lepas kita solat, dia tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni yang $27. Tak ada. Tak ada apa yang suami kita boleh bagi sebenar-benarnya, tuan-puan. Sebab tak ada, manusia tak miliki apa-apa pun. Tapi adalah sebagai manusia biasa tu, kita naklah sokongan juga, ya. Itu pun benda yang penting. Nabi Musa pun nak jumpa Fir'aun, minta seorang kawan, minta seorang teman yang baik, waziran li, penting. Tapi bukan sandaran. Bukan sandaran, sandaran Allah. Ya, tengok Nabi Ibrahim kan dibakar. Datang malaikat tanya, kamu nak apa-apa tak? Nabi Ibrahim jawab macam mana? Kalau minta dengan kamu tak ada benda, tapi minta dengan Allah, ya. Tengok, ni nak beritahu sandaran, harapan, jelas. Jadi tuan-puan sekalian, ya, termasuk cakap pada diri saya sendiri juga, perbaiki tawakal kita. Nanti Allah akan mudahkan yang lain-lain. Baik, ya. Baiki tawakal. Macam mana nak baiki tawakal? Satu, kena belajar, bagi faham konsep tawakal, tawakul, macam-macam lah gitu, ya. Yang kedua ni rasanya dah bertahun-tahun juga Ustaz cakap, supaya ambil, dengar, jangan jadi informasi saja, hafalkan dan amalkan. Sangat berkesan. Nabi merawat seseorang yang sakit jiwa dia, ada penyakit dalaman, penyakit jiwa tuan-puan, kerisauan dan sebagainya, dengan doa ini, dengan zikir ini. Sebab bila sebut zikir, benda tu sebut dekat lidah, tapi tanamnya dalam hati. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, walhamdulillahil ladzi lam yattakhidh walada, wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Kalau nak sambung ujung tu boleh juga. Wa kabbirhu takbira. Yang sambung tu pasal ambil dalam surah Al-Isra, ayat last sekali. Tapi kalau hadis Nabi yang saya baca tu tak ada wa kabbirhu takbira. Jadi bolehlah mana-mana satu. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Sandaranku, tawakalku adalah pada Allah yang Maha hidup, tidak mati-mati. Jadi sandaran kena dikuatkan. Ya? Jadi kita takkan rasa goyah kerana tak ada sokongan isteri, kerana tak ada sokongan suami, tak. Sandaran kita Allah. Ya? Allah yang maha gagah, yang maha sempurna segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, cubalah cari sebab-sebab yang lain. Tak mesti suami. Boleh jadi datang daripada suhbatus salihin, bersahabat dengan orang-orang salih. Jadi datang tempat-tempat yang saleh, nanti insya-Allah jumpa orang yang saleh. Dalam masa yang sama, kita kuatkan semangat kita. Apa dia? Suami ni insya-Allah akan jadi jalan pahala kepada kita. Nasihatkan dia, sebab Allah buka ruang. Ruang apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah lagi perkataan yang lebih baik selain daripada orang yang ajak manusia kepada Allah? Allah buka peluang kat kita. Ajak siapa? Suami kita. Ajak siapa? Anak-anak kita. Bukan semua orang ada peluang duduk kat sini tuan-puan nak bagi ceramah. Ya, nak kena belajar dulu,
nak kena dapat tauliah dulu, nak kena ada jemputan dulu. Tapi Allah buka peluang kat kita apa dia? Suami kamu, ini mad'u kamu, ini dakwah kamu dalam rumah tangga kamu. Jadi Masya Allah, ya, kita akan rasa husnuzan dengan Allah, besar hati, dan insya Allah ya akan tetap kukuh dan kuat untuk terus mujahadah dan juga teruskan hijrah ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Said, ya, selaku pengerusi majlis kita pada hari ini. Jadi Alhamdulillah, terima kasih, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhilah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa atas segala nasihat, panduan dan teguran. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan istifadah untuk diamalkan. Moga-moga kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.